الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada pagi ini alhamdulillah kita diberi taufik dapat sama-sama melaksanakan satu daripada kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat subuh secara berjemaah. Saya selalu sebut bahawa spesialnya ataupun istimewanya sembahyang subuh ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam satu hadis, man shalla subh jama'atan fa huwa fi zimmatillah. Orang yang bermujahadah untuk solat subuh berjemaah, dia berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dah cukup tuan-tuan semua dari segi dia nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana kata lain, orang yang dijaga oleh Allah taala ni tak adalah orang yang paling special sekali dia di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doalah supaya solat subuh ni antara solat yang kita sentiasa istiqamah sampai akhir hayat kita, insya-Allah taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi siri yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi, berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang menyentuh tentang di mukaddimah ataupun alamat-alamat akan berlakunya hari kiamat. Kita dah bicara panjang sebelum ni, banyak perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dah berlaku dan ada yang tak berlaku lagi. InsyaAllah hari ini saya akan sambung, iaitu akan lahir di sana satu daripada perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang taksir kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar taksir tetapi dia ingkar kehujahan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya tuan-tuan semua, kalau sebut hadis Nabi atau sebut Nabi, kita diwajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kena terima. Ini satu ketetapan daripada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ayat ini jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu jauhi. Banyak lagi ayat lain, contohnya atiullah wa atiur rasul. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul ni maknanya kita ambil panduan daripada apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah hadis Rasulullah, itu adalah dia panggil ataupun dia panggil sunnah, peninggalan yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada alasan kalau orang nak tolak kehujahan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tak pakai sunnah ni, tak ada alasan sebenarnya. Dan Nabi sendiri pun tuan-tuan semua, dalam kisah dia haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah berkhutbah panjang di Padang Arafah, di Jabal ataupun di Bukit Rahmah tuan-tuan semua. Antaranya Nabi sebut ialah lebih kurang maksud dia, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi tentu semua dalam ucapan yang begitu panjang lah, dia merumuskan ajaran Islam dalam satu khutbah yang begitu panjang. Maka di antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ialah, Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara.
Di mana katanya ulama, seolah-olah pesan Nabi ni, Nabi nampak gambaran yang akan berlaku di akhir-akhir zaman. Manusia dalam keadaan terombang-ambing, dalam keadaan tidak ada panduan hidup, dalam keadaan apa dia ni rosak dari segi kehidupan. Maka Nabi SAW pesan betul-betul dalam sabdaan dia dalam khutbah tadi. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Taraktu fikum amrayn, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Sekiranya kamu pegang sungguh-sungguh dua perkara ni, maka kamu tidak akan disesatkan. Yang pertama sekali ialah kitabullah, itu Al-Quranul Karim. Yang kedua pula ialah sunnati, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tuan-tuan semua, dan kalau kita perhati kepada Quran ada hadis sendirilah tuan-tuan, semuanya sangat apa dia ni bukti-bukti yang mana kita tak boleh nak tinggal ataupun nak tolak sabdaan ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia adalah sumber dalam perundang Islam lah. Kalau kita belajar dari segi sumber ataupun asas kepada apa dia ni sumber apa asas kepada hukum hakam Islam ini, dia ada beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah Quran, yang kedua ialah sunnah, yang ketiga ijma' qiyas dan sebagainya. Kan? Tapi tuan-tuan semua, walaupun benda tu jelas dalam Quran, tapi kalau mengikut sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meramalkan tentang apa yang akan berlaku di akhir dunia sebelum berlakunya hari kiamat, ada golongan-golongan yang tolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya tuan-tuan semua, tolak sunnah Nabi ni dia bukan berlaku pada hari ini saja adalah. Bahkan daripada awal lagi ada golongan-golongan yang tolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penolakan ini rupa-rupanya terkesan di kalangan masyarakat Melayu. Ada juga di kalangan apa dia dikatakan ilmu adalah di tanah Melayu ni, apa dia ni tolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pada sebut pada minggu lepas tu semua, apabila saya betul tajuk berkaitan dengan kehujahan sunnah, tiba-tiba orang telefon dia cerita tentang ada kumpulan-kumpulan di negara kita ni memang tak sahih pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak Quran saja. Kerana dia kata Quran ni memang solid daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia kan hadis ni ada hadis palsu ke apa semua. Hadis palsu tu wakal lah. Ada sahih banyak yang telah disusun, yang telah dikumpul oleh ulama-ulama. Okay. Kita pun cuba tanyalah dia, macam saya sebut pada minggu lepas lah. Sunnah ni dia peranan dia, maknanya ada berapa peranan dia lah. Maknanya kalau tak ada sunnah, kita tak boleh nak beramal dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ni tuan-tuan semua, kalau segi peranan dia ataupun tugas saya, sunnah ni adalah dia menerangkan Quran. Dia panggil syariatun lil Quran. Quran ni sunnah ni dia syarah kepada kandungan yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Al-Quran ni Allah Ta'ala bagi dalam bentuk umum, kemudian pendetailan dia syarah kepada syarah kepada umum yang terdapat dalam Quran disyarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada syarah dari segi dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun syarah dari segi perbuatan. Sebagai contoh yang tuan-tuan semua, katakanlah semaya, aqimus salah, kan Al-Quran kata dirikanlah semaya. Dan cara kita nak semaya ni, semaya zuhur 4 rakaat, semaya asar 4 rakaat, semaya maghrib 3 rakaat, bacaan daripada rukuk, baca apa dia, sujud dan sebagainya. Benda ni tak ada dalam Quran. Ini semua adalah syarah atau pendetailan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita semaya pun Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Semayalah kamu sebagaimana aku semaya. Dan banyak perkara lain tuan-tuan semua. Ya, maknanya kalau orang tak percaya kepada sunnah, boleh jadi dia tak semaya ikut. Dia nak semaya lagu mana? Sebab tak dia ajar cara detail bagaimana cara nak semaya. Demikian juga zakat, kan? Zakat pendetailan berkaitan dengan zakat diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga perkara-perkara lain. Itu yang pertama sekali. Maknanya sunnah ni adalah syarihatun, dia adalah sebagai penerangan kepada Al-Quran Karim. Yang kedua pula tuan-tuan semua, sunnah ni dia bawa hukum baru yang tak tak terdapat dalam Quran. Ada setengah hukum dalam Quran tak ada, tapi dia ada, dia pun disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh katakanlah dalam Quran kata apa dia ni haram kahwin dengan apa dia ni dengan mak, kan? Tak, dia tak sebut mak saudara
dia tak sebut apa dia ni ngatuk dan sebagainya. Kalau kita tak percaya ke sunnah ke, makna halal nikah ngatuk ke apa semua kan. Sedangkan pengharaman kahwin dengan tuk atau saudara dan sebagainya dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah peranan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada tuan-tuan semua, ada gulungan-gulungan yang Nabi sebut memang betul sungguhlah berlaku di mana lepas daripada Nabi tak ada dari mula. Di sana ada gulungan-gulungan yang disebut sebagai anti sunnah, dan benda ni berlaku tempat kita oleh auzubillah. Di mana kadang-kadang dia anti sunnah ni, pertama sekali orang anti sunnah ni orang tak ngaji kadang-kadang. Dia hanya sekadar mikir tentang logik. Contohnya minta maaf saya sebut satu peribadi Kasim Ahmad di Malaysia kan, mati baru ni. Orang tak cerita ni belaka dia. Ucap dia kecek dia kadang memang anti sunnah lah. Dia tak ngaji agama, dia cuba pertikaikan, dia dengar dia baca sikit-sikit dan ambil maklumat sikit-sikit yang dia mula pertikaikan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba pertikaikan macam tu. Pertama sekali dia jahil. Saya tengok tulisan dia pun apabila dia bicara, dia terjemuh perkataan Arab, kadang-kadang terjemuh mengikut selera dia. Sedangkan di sana ada benda-benda yang perlu kita tengok dari segi penterjemahan dan sebagainya. Kerana dia tak belajar bahasa Arab, akhir sekali dia gomoh belaka. Itu di antaranya. Antaranya kadang-kadang orang yang tolak sunnah kadang-kadang nak kepada kemasyhuran. Biasa kalau kita nak sahur memang kita kena buat benda pelik-pelik lah. Sebab tu orang Arab kata pada khalif tu'raf, buatlah benda-benda yang berlawanan, kamu akan dikenali orang lain. Dan inilah apa yang berlaku pada masa sekarang tu semua. Kita buat benda pelik-pelik, kita buat kenyataan pelik-pelik, maka orang pakat tengoklah. Penuh Facebook dia orang pakai hitam, pakat tengok belaka. Itu antara sebab kenapa berlakunya apa dia orang yang ingkar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tuan-tuan semua benar ni Nabi sebut dalam satu riwayat daripada apa dia riwayat ni adalah apa dia ni yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengikut riwayat daripada salah seorang daripada sahabat Nabi, iaitu nama dia Miqdam Ibni Ma'di Karib. Ini nama pelik sikitlah kalau kita belajar dari kitab hadis, ni antara sahabat yang pelik sikit nama dia. Miqdam Ibni Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hal asa rajulun yablughu al-hadithu anni wa huwa muttaki'un ala arikatihi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullahi fama wajadna fihi halalan istahlalnahu wa ma wajadnahu fihi haraman harramnahu wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harramallahu. Hadis ini tuan-tuan semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan sampai satu masa, akan mari satu masa satu orang itu apabila siapa hadis kepada dia, orang ni kata Nabi bayangkan orang ni peribadi yang hidup mewah. Bila kita orang siapa hadis kepada dia, masa tu dia duduk apa, dia mutakun ala arikat, dia duduk nyanyi di atas apa, atas tilam dia ataupun atas katil dia. Ceritanya satu gambar orang yang mewah ni, di mana apabila siapa benar-benar berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia kata apa dia? Dia kata dia tak sahih hadis. Dia tak sahih hadis kata dia. Bainana wa bainakum kitabullah, kita Quran dia kata dia. Sedapnya. Pada Quran dia tak reti juga. Kan kalau dia baca reti Quran dia faham apa semua, ada syarat-syarat seperti yang saya sebut tadi, syarat-syarat mesti kita rujuk pada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa dalam keadaan dia bangga dirilah, dalam keadaan dia rasa confident orang dipanggil tak. Apabila siapa hadis pada dia kata kami kawan tak sah, dia kata kawan hanya sekadar apa dia cukup dengan Quran saja. Kan? Apa yang Quran halalkan kami halalkan. Apa yang Quran mengharamkan satu perkara, kami mengharamkan satu perkara. Bagi dia tak sah hadis tak sah, dia nak hidup apa dia ni nak ikut Quran saja. Sebab Quran ni adalah apa dia ni satu apa dia kalimah ataupun apa dia ni panduan datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang comellah alasan dia tak ada gapo, tak ada perkara yang batil gapo semua. Ya, itu alasan dia tu semua. Dia bagi dia kata saya nak pegang kepada Quran sajalah. Apa-apa ni macam saya sebut tadilah, dia terlalu belajar Quran betul-betul, memang dia kena rujuk hadis lagu-lagu mana pun. Kan? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata wa innama harrama Rasulullah kama harramallah.
Rasulullah kata buat kenyataan terakhir, Rasulullah kata sedekah, Rasulullah kata apa yang diharamkan oleh Rasulullah ni seperti mana juga apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tak boleh nak pisahlah. Panduan daripada Quran dan panduan daripada hadis kita kena ambil belaka. Jangan tinggal jangan tinggal dengan ambil Quran saja konon tak ikut sunnah. Sedangkan Nabi kata, Nabi sebut di akhir hadis ni, Nabi kata wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama harrama Allah. Kita perlu ingat bahawasanya apa yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di segi darjatnya sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya itu panduan dalam kehidupan kita lah. Cuba tengok dalam sejarah sahabat-sahabat kita juga kan. Sahabat-sahabat ni pula tak ada hukum, tak ada dalam Quran, dia akan tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tak ada alasan lah. Puan ni dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma alasan dia orang di antara kerana hadis ni ditulis kemudian daripada Nabi Adam. Masa Nabi tak tulis hadis kata dia. Tulis kemudian, apa hadis lah tulis kemudian, enggak ada pelik-pelik kata dia. Kata konon yang gitulah. Kalau dia belajar hadis sungguh tuan-tuan semua, sebenarnya masa Nabi lagi ditulis dah hadisnya. Walaupun tak dibenarkan kepada semua sahabat, tapi ada setengah sahabat dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab masa tu Quran turun, diberi apa dia ni, sahabat diminta beri tumpuan kepada Quran. Sebab tu pergi awal ada Nabi larang, ada hadis Nabi larang. Cuma kalau kita perhati pada hadis lain, larang itu bukan kepada semua sahabat. Ada sahabat-sahabat yang diberi kebenaran untuk tulis ataupun kumpu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar hadis banyak tu semua kita boleh tahu bagaimana kaedah-kaedah pengumpulan hadis, dan ulama telah apa dia tahqiq hak mana hadis betul, hak mana hadis tak betul dan sebagainya. Kan? Macam yang saya sebut tadilah, maknanya kalau tolak hadis tak tolak habislah. Yang saya pernah tanya satu orang pensyarah yang kena ketua kepada golongan anti sunnah di Malaysia ni. Saya tanya dia semaya ke tak? Kita tanya soal itulah. Ada semaya tak semaya mana gitu lebih kurangnya. Kan? Sebab nak semaya lagu mana tak ada panduan kan. Masalah macam tu. Pada mana ni gitulah macam saya sebut tadilah. Dia hanya sekadar apa dia ni nak tunjuk kata dia hebat, nak masyhur kepada orang sedekah. Kalau tengok kepada alasan-alasan yang dikemukakan oleh dia orang, walaupun digelar sebagai ahli akademik, tapi sebenarnya apa yang mereka bawa adalah satu benda yang tidak betul. Betul lah apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana akan berlaku lepas daripada Nabi tak ada, ni ada gulungan-gulungan yang anti ataupun tolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua pula tuan-tuan semua ialah yang kita akan bicara inilah dia panggil at-tabahi bi zinatil masajid. Antara alamat kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbangga-bangga dengan masjid. Benda ni pernah berlaku pada masa dululah. Kadang-kadang kerajaan, susun kerajaan tu ambil duit ke apa semua buat nak comel masjid, nak soho kata masjid dia comel. Tapi dari segi kandung isi masjid tak cara mana. Tak duk comel apa dia ni, duk comel kau nak soho lah. Berlakunya nak soho apa dia ni, masjid saya ni masjid yang antik lah, masjid comel lah, masjid yang tak ada dalam dunia hebat dan sebagainya. Dan benda ni tuan-tuan semua disebut oleh ulama kata ya. Apabila Nabi sebut benda-benda gini, ada satu orang apa dia ni di kalangan ulama-ulama dulu apabila dia syarah hadis ni kata dia memang berlakulah. Pada masa tu di Syam ataupun di Mesir, pemimpin-pemimpin ni kadang-kadang soho buat masjid. Apatah lagi pemimpin-pemimpin yang tidak ada asas kuat agama ni gitulah nak soho kata dia ni hebat, masjid dia comel, masjid dia adalah ukur gini dan sebagainya. Okay. Sedangkan apa dia ni benda isi dalam tu kehadiran orang ke apa tak cara mana. Kadang-kadang tutup masjid dah, hanya sekadar soho kehebatan masjid. Tak salah kita buat masjid comel tu, tapi nak soho-soho tu bukan pasal kita lah. Kita nak kalau boleh buat masjid tu, kalau boleh kita nak bina dalamnya tu penting sekali nya. Masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid tak hebat sangat. Tapi dia boleh bina orang. Masjid dia buat daripada pertama gitu ya. Kan? Tetapi masjid tu memang berfungsi, boleh lahir, boleh bina orang. Cuba tengok siapa yang lahir daripada masjid Nabi Al-Hasan Abu Bakar. Orang-orang hebat belaka payah nak tanding belaka ni. Kan? Kemudian sahabat-sahabat lain dan sebagainya. Kan? Tapi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebenarnya dah berlaku sebenarnya. Hatta ni pun gitu juga. Kan duk soho. Tapi tak salah tuan-tuan kita comel masjid satu benda yang comel. Tapi duk soho kata masjid dah hebat apa semua dan sebagainya. Kan? Ini disebut dalam hadis kan, dalam hadis yang
disebut oleh Imam Al-Hakim dalam kitab dia Al-Mustadrak. Kata dia an Anasin, hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Kalau mengikut apa yang dikongsi oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tak akan berlakunya hari kiamat sehingga berlaku satu ciri yang akan berlaku di akhir zaman, di mana orang ni duk bangga-bangga dengan masjid. Hatta yatabahan nasu fil masajid, duk bangga-bangga dengan masjid. Masjid kapu-kawai comel sekali, dia tak gimana. Tak, duk sahur tentang apa dia ni kecantikan, duk sahur tentang keunikan masjid yang dia orang bina. Kan? Kalau mengikut apa yang disyarah oleh ulama, kata dia, hadis ni maksud dia yatabahan nas, berbangga-bangga, maksud dia ialah yatafakharuna biha bi an yaqula ar-rajul masjidi ahsan fa yaqulu akhar bal masjidi aw al-muradu al-mubahatu fi insya'iha wa imaratiha wa zukhrufatiha. Ulama ni syarah hadis ni, kata dia yatabahan nas, berbangga-bangga tu makna dia gini, kata dia orang tu bermegah-megah. Satu orang dia kata masjidi ahsan, masjid saya comel sekali. Tak ada bangga, duk soho. Masjid saya tak ada di Malaysia, masjid saya comel sekali. Kawan tu pula kata apa dia, bal masjidi, bahkan masjid saya comel lagi, kata dia. Okay, duk gongeng gitu, duk bangga tentang kehebatan masjid dia. Ataupun ulama sebut maksud dia ialah dia berbangga-bangga dengan di segi seni bina dia, ataupun di segi apa dia, di segi kecantikan dia dan sebagainya. Ini tentu semua kadang-kadang berlaku dah ni, walaupun tak cara direct. Sekarang-sekarang ni pun ada barang-barang gini. Ya, kita duk bangga-bangga, kita duk sahu-sahu. Cuma masjid ni kena buat comel lah, lagu-lagu mana pun. Tapi saya nak sebut bagaimana satu suasana di mana orang ni duk bangga-bangga, tak sahu sangat tentang program dalam masjid, tentang apa dia kehadiran manusia dalam masjid, tapi duk sahu dari segi benda-benda luar. Ini tuan-tuan semua saya kata ini adalah satu ramalan, satu kenyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang alamat-alamat ataupun mukaddimah kepada berlakunya hari kiamat. Kemudian berikut pula tuan-tuan semua, antara alamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semua dalam hadis tuan-tuan semua, kan? Bukan daripada kalam Tok Leban ni lah, bukan daripada tepi jalan ni, bukan berita kedai kopi ni. Ini satu berita yang memang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang kita kena percaya barang-barang ni. Sebab apabila sebut Muhammadur Rasulullah tu maknanya kita bersedia untuk terima saja. Kita akui saja apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah akan berlakunya dia panggil gempa bumi. Gempa apa dia panggil apa? Khasaf ni makna tergelai, bumi tergelai. Lah ni kadang-kadang kita tengok dah kan, kadang-kadang tergelai jadi sungai, jadi laut apa semua. Kita pernah tengok ada berita-berita kadang-kadang kan, benda tu berlaku. Khasaf ni maknanya bumi main tergelai lah. Cuba tengok, saya tengok satu gambar baru ni kan, rumah habis jadi tergelai. Kalau masa dulu kita pernah dengar cerita tentang Qarun kan, ditenggelamkan oleh bumi kan. Nak cerita suasana ni berlaku disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Yang kedua pula dia panggil al-maskhu. Maskhu ni jadi rupa lain. Allah Taala tukar rupa satu orang jadi rupa lain. Sebelum ni kita bicara jadi rupa kera lagi rupa apa semua kan. Lah ni pun ada dah rupa ni tu pun perangai lah ni. Walaupun manusia tapi jadi perangai lagu perangai orang lain, bukan perangai manusia yang sejati kadang-kadang. Dalam hadis ni jelas tuan-tuan semua, adalah saya kebaca hadis lepas ni di mana akan berlakunya perubahan. Kadang-kadang berubah orang jadi benda lain. Kan? Ataupun perubahan perangai kadang-kadang. Sepatutnya perangai manusia lagu ni jadi perangai binatang dan sebagainya. Kan? Lepas tu kita panggil al-maskhu. Yang tiga pula ialah kita panggil al-qazaf. Qazaf ni maknanya gini. Qazaf ni batu daripada langit duk serai duk serai manusia. Okay. Sekali dua pun kita pernah dengar kan, batu daripada langit apa kita dengar. Ini tu satu gambar tu. Dan benda tu bukan cerita dongeng dah lah. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana batu daripada langit dia mengena ke manusia. Okay.
Apa yang saya sebut ni tuan-tuan semua adalah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiri hadhihi al-ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalat qultu ya Rasulullah anahlik wa fina as-salihun. Qala na'am idza dhahara al-khabathu. Tak. Aisyah radhiyallahu taala anha cerita dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ni macam saya sebut semualah, siapa isteri Nabi yang banyak sekali riwayat hadis. Di kalangan isteri ni Aisyah adalah yang paling alim, apa yang banyak bawa riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kongsi kepada kita ilmu-ilmu yang dia ambil ataupun dia tengok daripada pengamatan dia melalui peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kata yakunu fi akhir hadhil ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan berlaku di akhir umat ini 3 perkara. Akan berlaku di akhir umat ni ada 3 perkara. Pertama sekali khasfun, macam saya sebut tadilah. Apa dia ni, bumi tu telah. Telah orang atau telah bangunan atau apa semua kan. Berlaku macam tu. Yang kedua ialah maskun, saya dah sebut tadi, ialah bubuh rupa. Satu orang katanya ulama tahwilu suratil mar'i ila ukhra aqbah. Di mana berlakunya pada pertukaran manusia ni kepada gambaran yang paling teruk. Allah kata jadi binatang lah, jadi apa semua dia berlaku macam tu. Yang satu lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qazfun ni adalah apa dia ni batu yang datang daripada langit. Batu. Sama ada dalam bentuk ujian ke apa semua, maknanya kena kepada orang dan sebagainya. Apabila hadis ni tuan-tuan semua disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu gambaran yang bagi Aisyah ni satu benda yang pelik lah. Macam mana boleh berlaku benda gitu? Bagi Aisyah, kata Aisyah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kata dia, anahliku wa fina salihun. Adakah kami kita akan dibinasa oleh Allah Taala sedangkan di kalangan kami ada orang soleh? Boleh berlaku tak ya Rasulullah, kata di kalangan kita ni ada tak lebar, ada orang soleh. Boleh berlaku tak barang-barang gitu? Sedangkan apa dia ni orang soleh ada, orang ingat Tuhan pun ada. Berlaku ke barang-barang yang saya sebut tadi? Manusia dibinasa, manusia dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu soalan yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nak konon yang gantung orang soleh lah, orang soleh ada jadi juga ke? Sebenarnya kalau orang soleh pun kalau tidak berperanan tuan-tuan semua, soleh seorang sehingga mana muka yang berlaku bermaharaja lela tak padan dengan soleh dia, tak padan dengan tu saja. Rasulullah kata na'am, walaupun ada orang soleh pun akan berlaku juga iza zahar al-khabas, maknanya apabila banyaknya kemungkaran berlaku. Sebab itulah tuan-tuan semua dalam Islam ni kita diajar supaya jangan biar kemungkaran tu berlaku. Sebab tu kita diajar soleh dan muslih, kita nak jadi gitu. Jadi soleh dan boleh baiki orang lain. Tak usah soleh seorang. Seorang juga alim, masya-Allah, tepi rumah tu judi lah, tepi rumah tu apa dia, maksiat besar sebab kita ni semai tahajud seumur kadang-kadang tak jauh ke orang. Tu tak boleh. Islam ni tak boleh jenis warak seorang. Islam ajar supaya apa dia ni. Sebab tu kita nak doa orang Tuhan, ya Allah jadikanlah aku orang soleh dan muslih. Ya Allah jadikanlah aku orang soleh, kemudian masa sama aku boleh baiki orang lain, aku boleh sapa Islam ni benar-benar molek kepada orang lain. Sebab itulah tuan-tuan semua, benar-benar mungkar yang berlaku ni sekarang ni sebenarnya sebab apa berlaku bermaharaja-lela ni? Sebab orang alim tak buat tawak hijau lah. Orang alim tidak berperanan. Hanya sekadar alim seorang, tapi nak cakap, nak gapo kadang-kadang tak berani lah, kadang-kadang takut dan sebagainya. Akhir sekali benar-benar mungkar jadi maharaja-lela. Dan apabila bermaharaja lela yang menemukan ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar tu tak jamin soleh satu orang tu boleh selamat menemukan belaka. Boleh selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Rasulullah kata, ya Allah, memang walaupun ada orang soleh pun kalau tidak berfungsi, tidak berperanan, maka juga akan dibinasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Islam kita dah bincang sebelum ni, penting sangat usaha untuk dakwah ni, ajak orang kepada Islam ni satu benda yang penting. Sebab bermaharaja lela yang menemukan ni dia kena belaka. Kalau satu azab kena belaka orang soleh pun kena, orang apa dia ni, orang tak soleh pun macam-macam lah. Di mana berlaku pada hari ni kan. Cuba tengok pada hari ni.
Kita kira apa-apa orang sembahyang apa tengok-tengok kena juga kadang-kadang. Kan? Kadang-kadang kita mari mikir gitulah. Macam COVID ke apa semua. Kita tak khabar sebenarnya penyakit-penyakit ke apa semua ni adalah hasil daripada kerja-kerja manusia. Ya, apabila manusia tidak berperanan, tidak berfungsi, akhir sekali Allah Ta'ala tunggu bala kena berlaku lah. Sebab tu dalam hadis Quran Allah Ta'ala sebut taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Mana takutlah kepada apa dia ni satu bala gitu begitulah. Yang Allah Ta'ala turun bukan kepada orang zalim saja tak. Di mana orang yang bermasyarakat terkena juga. Kan? Nah, sebab itulah kita diajar tuan-tuan semua jangan biarkan maknanya mungkin bermahajar rajalillah. Okay, tak padan dengan soleh kita solat, tak padan dengan kita bertahajud solat kita kalau kita biarkan masyarakat bermahajar rajalillah. Sebab tu Nabi SAW apabila ditanya oleh Aisyah, boleh berlaku tak ya Rasulullah? Tak, di kalangan kami ni ada orang soleh. Adakah boleh berlaku Allah Ta'ala azab, Allah Ta'ala denda, Allah Ta'ala bala kepada satu kaum, boleh berlaku ke tak? Nabi SAW mengatakan, Nabi kata berlaku lagu mana pun apabila benda tu berlaku, apabila banyak sangat benda mungkar. Katanya ulama, apa yang dikatakan khabas yang saya sebut tadi, apabila berlaku banyaknya khabas tu makna benda mungkar banyak ni, ulama sebut kata dia wa fassaral jamhuru al khabathu bil fusuq wal fujur. Ulama tafsir ni apabila tak manfaatnya soleh orang apabila benda tu khabas tu berlaku banyak. Khabas tu khabas ni ialah maknanya kepasadan kemudian kejahatan berlaku secara meluas. Kan? Tak padan nak tahan apa dia ni soleh dia tak padan. Okay, kalau tak ada buat hijau lah. Kemudian ada juga ulama mengatakan al-khabas itu dengan makna zina. Zina cara berlaku cara meluas. Okay, ini penyakit-penyakit yang memang mengundang kepada bala tuan-tuan semua. Sebab tu dosa-dosa besar sebenarnya kita jangan ingat mana-mana tu biasa. Kesilapan yang dibuat oleh manusia apatah lagi dosa besar dia adalah mengundang kepada bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Itulah tuan-tuan semua antara tak padan dengan orang soleh seorang dua, tak padan sebenarnya. Ya, tak padan untuk nak tahan dia panggil apa? Azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebab itulah kita diajar supaya apa ni? Diajar supaya cakna kepada masyarakat, tengok persekitaran kita tengok anak beranak kita dan sebagainya, jangan hanya sekadar warak seorang ataupun soleh seorang. Dan soleh seorang ni tuan-tuan semua dalam dunia kadang-kadang tak terlepas daripada azab Tuhan. Tak, tapi di hari akhirat pun ada riwayat mengatakan kadang-kadang kita diarik oleh orang lain pula. Sebab apa dia mau tak ajak kawannya nak masuk syurga lelek-lelek dah masuk dah. Kan tiba-tiba anak mai gantung, tak boleh masuk ayah tak ajak saya. Bini mai gantung dia tak boleh masuk syurga, ayah tak ajak saya dan sebagainya kan. Itu satu masalah. Itulah tuan-tuan semua, kalau kita perhati pada hadis ni sama-sama lah kita pakat peka lah sikit sebanyak tuan-tuan semua. Kemaksiatan yang berlaku tu jangan kita biar dekat macam itu. Ya, kalau kita rasa tak kuasa kita nak benda, kita cerita kepada orang yang berkuasa dan sebagainya. Ya, Allah ni kadang-kadang banyak sangat zina ni, boleh katakan khulwat ni tu semua jadi amalan lah ni. Kita panggil khulwat kan, khulwat ni bersunyi-sunyi ya, tapi buat gapo dia tahu dah. Lah ni orang igak pun tak rasa khulwat yalah, sebenarnya dia zina boleh jadi buat kerja dah. Cuma tak ada saksi tu kalau letak khulwat. Saya kecek dengan orang penguat kuasa lah. Dia kata dia tak. Kawit pun jadi juga dia kata. Sebab nafsu manusia ni dia bukan masalah kawit kalau ke mana. Tak, dia jadi belaka bagi-bagi gitu. Kadang-kadang ada sama lah bagi gitu. Ada satu tempat baru ni tuan-tuan semua digak. Mak ni kira bujai istilah Kelantan. Dia rela anak dia ni orang lelaki masuk buat kerja dengan anak dia. Dia igak satu rumah tu, jadi kita siapa gitu. Ini satu benda yang tak segar-segar, tak ada maruah dia panggil. Biarkan anak mana tak ada gapo. Nak cari duit pun carilah kot lain, banyak lagi semua duit lain kan, tapi jangan buat benda-benda gitu. Cuma saya nak cerita bagaimana tuan-tuan semua keadaan yang paruk yang berlaku ni. Inilah satu daripada bibit-bibit ataupun contoh gambaran yang disebut oleh Nabi SAW tentang pasaknya atau buruknya masyarakat di akhir zaman. Kemudian yang berikut pula tuan-tuan semua yang terakhir untuk saya terakhir untuk hari ini insya-Allah ialah sebelum tu dah ada lagi iaitu mana berlakunya gempa bumi. Kasratul zalazil. Banyak berlaku gempa bumi. Allah ni pun kita boleh tengoklah. Gempa bumi ni memang takut semua tuan-tuan semua. Saya berpengalaman saya duduk di Mesir memang Allah sebulan tu memang hati terkecup.
tak le kocok sikit takut. Kan? Tu baru berapa baru. Bayangkanlah kalau lah apa dia ni kalau berlaku cara hebat dan sebagainya. Tapi nak cerita yang tuan-tuan semua Nabi buat ramalan, dan ramalan ni betul lah. Maknanya akan berlakunya banyaknya gegara ataupun dia panggil apa, bumi kocok ataupun dia panggil apa tadi. Itulah apa dia panggil gegara bumi sebagainya. Kita selalu dengar kadang-kadang kan. Kadang-kadang jauh pun kesal pak kita pun berlaku di Sumatera tapi Kuala Lumpur rasa kadang-kadang. Okay. Dan akhir-akhir ni banyak berlaku kadang-kadang kita dengar kan, di Iran baru ni atau di Jepun tu semua dah berlaku kadang-kadang. Di mana buktinya tuan-tuan semua yang saya sebut ni adalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni disebut oleh riwayat apa dia ni? Hadis ni riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa taqthuru az-zalazilu wa yataqarabu az-zamanu wa tadhharu al-fitanu wa yakthuru al-harju wa huwa al-qatlu hatta yaksura fikumul malu fayafidu. Dalam hadis ni tuan-tuan semua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut beberapa contoh lah tanda yang sebelum ni kita ada setengah tu kita dah bicara sebelum ni, di mana Nabi kata tidak akan berlakunya hari kiamat kecuali sana ada beberapa orang panggil fenomena lah, orang panggil tak berlaku beberapa perkara yang jelas berlaku pada mengikut pandangan atau mengikut sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga ada beberapa perkara. Pertama sekali yuqbadul ilmu diangkat. Kita dah bicara baru ni, ilmu diangkat dengan kematian ulama-ulama. Kan? Tak ada, walaupun kita nampak canggihnya masyarakat hidup comel ke apa semua, tapi tak ada orang-orang lain, tak ada. Kan? Ini satu daripada contoh alamat yang kita dah bicara sebelum ni. Kemudian yang kedua ni ialah Nabi kata wa taktsura az-zalazil. Banyak berlaku gempa bumi. Ni yang poin yang kita nak sebut hari ni ialah berlaku banyak sangat gempa bumi, sana sini dan sebagainya. Kan? Kemudian yang berikut ialah yataqarabuz zaman. Kita dah bicara sebelum ni ialah kita rasa masa tu pendek berasa. Setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari. Tak. Kemudian wa tazharu al-fitan. Kemudian berlaku pula fitnah-fitnah yang berbagai-bagai. Sehingga kita sebut pada baru sebelum ni fitnah maknanya masuk setiap umur masuk. Lelah ni juga banyak perkara lah. Dia masuk fitnah tu antaranya telefon. Dia kata masuk habis dalam umur. Tak. Kadang-kadang itulah hadir telefon ada banyak barang dalam tu. Ya. Apa ada setengah-setengah tok lebar orang di tanah harap apabila dia bicara fitnah masuk umur ni dia sebut antaranya telefon kalau guna tak molek. Tak, kalau guna tak molek akan jadi fitnah kepada kita lah. Berapa ramai manusia rusak tuan-tuan semua sebab telefon yang diguna pakai oleh manusia ni. Terutama anak muda-muda dan sebagainya. Ada berlaku dia kata nak ke apa dia? Macam saya sebut sebelum ni lah, kalau dulu nak tengok masyarakat kena pergi naik pokok kayu, kena pergi lopak pagar, kena apa semua ni tak payah pakai dot tangi ya, pakai pecek ke tadi selalu dah. Okey. Kemudian Nabi sebut lagi ialah wa yakthuru al-harju, berlaku banyaknya peperangan. Tengok lah ni pun perang sama lah ni kan. Lah ni Rusia dengan Kroasia apa dia ni satu negara kan yang kita dengar akhir ni dah. Ukraine tu bahasa Arab panggil apa ni itu bahasa Melayu bahasa putih panggil Ukraine ni kan, maknanya berlaku perang bukan sekadar sana lah, di Suria perang tak habis lagi, di Afghanistan pun ada dari sikit-sikit dan sebagainya kan, perang jadi di Yaman lah ni habis hancur habis kan. Ini satu daripada contoh yang disebut Nabi SAW berlaku banyaknya peperangan. Kemudian satu lagi Nabi kata ialah hatta yaksura fikumul mal fayafidus. Yang berikut pula ialah orang jadi kaya kan, harta berlimpah ruah. Ini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir tuan-tuan semua hari ini ialah antara alamat juga ialah Nabi kata ada orang cita-cita nak mati. Orang soleh kalau boleh mati comel lagi pada orang. Ini ceritanya pasak teruk sangat tuan-tuan semua sehingga sungguh-sungguh terbimbang kepada agama dia. Ada sungguh-sungguh terbimbang maknanya kalau mati lebih baik daripada duduk dalam dunia lagi. Kan? Ini satu suasana yang berlaku apa dia suasana yang begitu dahsyat sangat, benar-benar tak molek bala-bala yang begitu tenak sangat tu. Akhir sekali ada orang yang bercita-cita mati lebih selamat daripada duduk dalam dunia lagi. Kan? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi kata kepada dia, Nabi hadis ni di Bukhari juga tuan-tuan semua di sahih.
An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yamurra rajulu bi qabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Nabi SAW mengatakan tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga lalu satu orang lalu kubur, satu orang terlalu kubur, kemudian dia kata lebih baik aku duduk dalam ni lagi daripada atas kubur. Dia kata dia lalu ke kubur tu, dia sebut kepada ahli kubur, alangkah moleknya kalau aku duduk dalam itu lebih daripada duduk luar. Nak cerita yang fitnah begitu dahsyat sekali. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebut berkata adilah Nabi kata kepada wallazi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarragu 'alayhi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sabi hadzal qabri wa laysa bih din illa al-bala. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata wallazi nafsi biyadihi, Nabi supuh, Nabi kata nak cerita yang bagai sungguh ni. Nabi kata demi jiwaku di tangan Allah Subhanahu wa taala, tak akan hilangnya dunia ni ataupun tidak akan berlakunya kiamat, kata Nabi SAW, sehingga berlaku satu ciri yang akan berlaku di akhir zaman ni ialah satu orang laki-laki lalu kubur, kemudian dia duduk guling atas tepi-tepi kubur, duduk guling atas pasir lah. Kemudian dia kecek kepada kata wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibah hadzal, comelnya moleknya kalau aku boleh duduk dalam kubur seperti mana orang ni, kata dia. Okay, sebab apa tu masa tu? Sebab bala terlalu teruk sangat pada masa tu, sehingga kadang-kadang rasa tak mampu bimbang, takut-takut tak selamat. Dan dia kata comelnya moleknya kalau aku boleh duduk dalam ni kalau banding dengan kehidupan aku di atas bumi ni ataupun dalam kehidupan dunia ni. Sampai gitu sekali tuan semua, di mana kemuncak bala, kemuncak fitnah yang begitu besar, sampai peringkat maknanya dia rasa mati lebih selamat. Okey, pak kita ni kadang-kadang tak nampak sangat kalau tuan dengar cerita tempat-tempat orang yang duduk perang lah ni, duduk perang, duduk gapul, kadang-kadang gitulah sampai peringkat memang habis licin tuan semua kan. Sampai peringkat Allah kalau mati pun lebih selamat, lebih selesa daripada duduk dalam dunia ni, bukan macam itulah. Inilah tuan-tuan semua di antara beberapa gambaran lah yang saya cuba ketengahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua tentang apa dia ni, antara isyarat-isyarat ataupun mukaddimah ataupun kita panggil tanda-tanda kiamat yang apa dia ni melalui ilmu yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita kan, yang antara alamat-alamat dia lah. Yang penting saya nak sebut sini bahawasanya ceritanya dunia ni akan berakhir apabila manusia ni jauh daripada Allah Ta'ala. Tak, kita buat rumusan mana kita perhati pada hadis ni, apabila manusia sampai peringkat tak terkenal Tuhan dah. Hatta riwayat mengatakan tak ada orang sebut Allah, sebut tak ada, Allah pun tak ada sebut, maka masa itulah akan berlakunya hari kiamat. Nak ceritanya apabila pasaknya dunia, pasaknya masyarakat, itulah akan mengundang kepada bala Allah Subhanahu wa taala, antara puncaknya ialah kiamat. Sekatlah tuan-tuan semua untuk pagi ni, moga-moga kita dapat manfaat bersama dan kita boleh dengar apa dia ni saka-saka yang ditinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa wasiat pesanan Nabi berkaitan dengan apa yang akan berlaku sebelum hari kiamat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.